Bertemu kembali rentasan berita edisi 738, saya Zawazli Yusof dan antara paparan utama. Siapa yang menipu berganda-ganda? Menteri cakap dahulu, tabayun kemudian. TDM didakwa langgar Akta Syarikat. Ais Selangor selesai 4 hari, Ais Kelantan 40 tahun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menarik untuk kita melihat apakah pengajaran daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, sesungguhnya akan ada setelahku para pemimpin yang berbuat pendustaan dan kezaliman. Barang siapa mendatangi mereka kemudian membenarkan pembohongan mereka atau membantu mereka dalam kezalimannya, maka ia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, serta ia tidak akan minum dari telagaku. Dan barang siapa tidak membenarkan pembohongan mereka dan tidak membantu mereka dalam berbuat kezaliman, maka ia adalah dari golonganku dan aku adalah dari golongannya, dan kelak ia akan minum dari telagaku. Hadis riwayat Ahmad. Pengajarannya adalah menjadi tanggungjawab setiap Muslim untuk mencegah kezaliman dan maksiat yang berlaku di sekeliling mereka dengan hikmah dan penuh bijaksana. Mana-mana kebenaran dan hak yang dilakukan oleh pemimpin menjadi kewajipan untuk bersama mempertahankannya. Mana-mana yang berbentuk kezaliman dan maksiat menjadi tanggungjawab untuk menghalangnya daripada berterusan dengan cara yang hikmah dan dibenarkan oleh syarak. Adakah kita sedang menyaksikan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, atau sebaliknya kita sedang menyaksikan apa yang dikeji oleh Rasulullah? Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali melanggar peraturan kuarantin Kendiri. Beliau hanya dikenakan kompaun RM1,000 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, sedangkan seorang wanita yang berusia 72 tahun dijatuhi hukuman penjara 1 hari dan denda RM8,000. Kerajaan Perikatan Nasional mengamalkan Undang-Undang 2 Darjat, tetapi Mursyidul Ampas Datuk Hashim Jassin menyamakan tindakan Khairuddin dengan kisah burung hudhud dalam Al-Quran. Tidakkah itu satu pembohongan dan kezaliman? Bersungguh-sungguh, pemimpin PAS dan UMNO kononnya mahu keadilan untuk ahli bom berarwah Muhammad Adib yang terbunuh dalam rusuhan di Kuil Sri Mahamaryaman. Riuhnya seolah-olah Kerajaan Pakatan Harapan yang salah. Kini PAS dan UMNO senyap sunyi. Ia menunjukkan satu lagi pembohongan dan ketidakadilan. Pemimpin UMNO dan PAS menuduh kononnya DAP menguasai syarikat berkaitan kerajaan. Kini siapa yang menguasai semua pelabuhan utama di negara ini? Bukankah mereka ahli politik dari kalangan pemimpin MCA? Mengapa membiarkan pelantikan politik ini berterusan? Bukankah ini satu pembohongan? Banyak lagi tindakan yang pemimpin Perikatan Nasional lakukan yang bercanggah dengan retorik mereka sebelum berkuasa. Antaranya mereka mahu mengharamkan kumpulan pendidikan Cina Dongzong dan menghapuskan sekolah vernacular. Sudah terhapuskah sekolah vernacular itu? Sudah haramkah Dongzong? Jawapannya di hadapan mata. Saya tidak mahu dengar selepas ini orang kata ini kerajaan Melayu Islam, kata Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong. Pemimpin PAS hanya terkebil-kebil, langsung tidak berani menyanggah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran kepada mereka yang bersetuju dan menyokong pembohongan dan kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin dalam kalangan mereka. Baginda tidak mengaku mereka sebahagian daripada umatnya dan tidak layak untuk minum air daripada telaga Rasulullah. Tetapi kalian melakukan pembohongan itu berganda-ganda. Bertaubatlah sementara kalian masih boleh bernafas. Pepatah Inggeris menyebut kalau nak bergaduh, pick on someone your own size. Maksudnya, carilah lawan yang setara.
orang dewasa jangan bergaduh dengan budak-budak. Sementara itu, orang tua-tua kita pula berpesan ukur baju di badan sendiri. Maknanya tiap-tiap pekerjaan itu hendaklah dipilih sesuai dengan kebolehan kita. Namun kedua-dua peringatan itu diabaikan oleh Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin ketika beliau mendakwa video tular seorang pelajar berusia 18 tahun di Pitas Sabah itu sebenarnya dilakukan hanya bertujuan hiburan dan menaikkan viewer rancangan YouTube-nya. Adik yang tersebut, yang tadi ni YouTuber. Tidak ada exam, kita dah cek lah. Mana ini dia pandai. Jadi kadang-kadang tu kita sebagai yang berhormat jangan mudah tertipu oleh kadang-kadang YouTuber dan orang yang untuk membuat isu. Jadi dia tidak ada exam kawasan tu, hanya YouTuber ya untuk mengambil nama. Jadi maknanya dia terkenal sekejap. Tetapi sebenarnya tidak ada exam pun. Pelajar tersebut, Viviana Mosibin, dilihat memanjat pokok untuk mendapatkan capaian internet bagi menduduki peperiksaan yang dijalankan pada 9 hingga 12 Jun lalu. Zahidi berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Dewan Negara Senator Datuk Dr. Peter Mojuntin yang bertanyakan tindakan kerajaan bagi memastikan keseimbangan capaian internet antara bandar dan luar bandar. Dalam satu kenyataan di Facebooknya, Zahidi mengakui terkhilaf dan memohon maaf kepada Viviana berhubung kenyataannya dalam Dewan Negara itu. Saya telah mendapat maklumat yang tidak tepat dalam menjawab soalan tambahan, ujar Menteri berkenaan. Netizens yang berang dengan kenyataan Timbalan Menteri berkenaan kemudiannya mendedahkan latar belakang beliau. Satu kenyataan media oleh Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah pada tahun 2015, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan YB Datuk Zahidi, 54 tahun yang merupakan Ahli Parlimen Padang Besar sejak tahun 2013 memiliki ijazah sarjana Sains Politik dari Irish International University, ijazah pentadbiran perniagaan dari Northern California Global University dan Diploma Pentadbiran Awam dari Universiti Teknologi Mara UiTM. Menurut laman web afterschool.my, Irish International University atau IELTS International University merupakan salah sebuah unaccredited universities atau universiti yang tidak diiktiraf kerana bergerak sebagai degree mills atau kilang ijazah. Sejak tahun 2008 lagi, akhbar The Guardian telah mendedahkan modus operandi universiti berkenaan. Sementara itu, Northern California Global University juga didakwa sebuah universiti yang menjual ijazah. Sebuah portal online Indonesia Liputan 6 pada tahun 2005 mendedahkan mengenai kegiatan sebuah agensi bernama Institute Management Global Indonesia atau IMGI yang memalsukan ijazah. Menurut laporan portal berkenaan, berdasarkan data polis dari tahun 1997 hingga 2004, IMGI menghasilkan 9,273 diploma palsu. Semua sijil ini berasal dari 13 program sarjana mulai dari Master Pentadbiran Perniagaan MBA hingga ijazah profesor. Institusi pendidikan yang berafiliasi dengan Northern California Global University ini mengenakan bayaran daripada pelajar dari RM5 juta hingga RM25 juta untuk satu gelaran sijil. Nah, rupanya ini bukan kes baru. Telah bertahun-tahun kita ditipu dengan kelayakan palsu para pemimpin UMNO. Kini pemegang ijazah palsu dilantik memegang jawatan tinggi sebagai penggubal dasar dalam kerajaan Tebuk Atap Perikatan Nasional. Walaupun laman web yang mencatatkan ijazah palsu itu dipadam, fakta tetap kekal. Hanya mereka yang mengalami kepayahan untuk mendapat segulung ijazah tulen tahu betapa sukarnya perjuangan itu. Timbalan Menteri yang memegang ijazah palsu tahu apa? Belum pun isu pelantikan pengerusi ahli lembaga pengarah syarikat berkaitan kerajaan atau GLC Terengganu mampu dijawab dengan tuntas oleh kerajaan PAS negeri tersebut, timbul pula persoalan baharu. Kini TDM Berhad, sebuah syarikat dimiliki kerajaan negeri Terengganu, didakwa telah melanggar peraturan pengurusan syarikat untuk beberapa tahun. Perkara ini amat mengecewakan. Bagaimana kerajaan negeri Terengganu boleh membenarkan hal ini berlaku? Soal pengerusi amanah negeri Terengganu, Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah. Menurut beliau, syarikat TDM Berhad Terengganu Development and Management dipercayai tidak menghantar annual return tahun 2017, 2018 dan 2019 kepada SSM dan ia telah melanggar Akta SSM Section 68-1.
TDM juga dipercayai belum menghantar laporan audit keuangan 2019 dan ini juga telah melanggar Akta SSM Seksyen 259-1-A. Beliau juga membangkitkan sekali lagi mengenai berita beberapa orang individu menjadi pengarah berbelas syarikat GLC Terengganu dengan gaji lumayan keseluruhan berjumlah sekitar RM55,000 sebulan bagi setiap orang. Menurut beliau, perkara ini amat menyedihkan kerana sementara ramai anak Terengganu sedang menganggur, beberapa orang daripada mereka yang dilantik pengarah GLC tersebut bukan anak tempatan atau bermastautin asalnya di Terengganu. Saya di sini meminta Kerajaan Negeri Terengganu mengesahkan dakwaan ini. Adakah ini benar seperti yang dilaporkan? Raja Kamaru bertanya. Beliau juga mempersoalkan apa keperluan melantik orang luar yang sama dalam begitu banyak syarikat GLC dengan gaji begitu lumayan jika mereka tidak mempunyai kepakaran dan kesungguhan yang tinggi. Situasi TDM ini menunjukkan betapa tidak bijaknya Kerajaan Negeri Terengganu melantik seseorang memegang begitu banyak jawatan pengarah GLC yang tidak mampu memberi perhatian tugas dengan keupayaan yang cekap, ujarnya. Menurut beliau, Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Samsuri Mokhtar dan pengerusi TDM Datuk Raja Idris Raja Kamaruddin patut bertanggungjawab atas kelemahan yang berlaku ke atas TDM hari ini. Raja Kamaru juga mengingatkan bahawa setiap kesalahan tidak menghantar annual return dendanya sehingga RM5,000 kepada setiap pengarah dan kesalahan tidak menghantar laporan audit. Pengerusi TDM boleh dikenakan denda bayaran sehingga RM50,000. Amanah Terengganu menggesa SSM menjalankan tugas dengan mengenakan denda ke atas pesalah dan jangan tunduk kepada apa-apa bentuk tekanan dari pihak atasan. Tidak harus berlaku campur tangan dari pihak kerajaan negeri dalam hal ini. Teguran kami terdahulu tentang pelantikan individu tertentu ke dalam berbelas syarikat GLC telah diremehkan oleh kerajaan negeri. Jika benar seperti dilaporkan hari ini, masalah TDM adalah bukti rungutan kami bagi pihak rakyat mempunyai justifikasi yang kukuh kerana pengarah yang dilantik tidak mempunyai kesungguhan atau juga pengalaman untuk tumpu pada begitu banyak syarikat. Tegas pengerusi Pakatan Harapan Negeri Terengganu itu dalam kenyataannya. Beliau juga menegaskan bahawa pelantikan pengarah syarikat yang menguruskan perniagaan bernilai ratusan juta ringgit mesti berasaskan integriti, kecekapan dan sikap yang beramanah. Tambahnya, Menteri Besar Terengganu juga patut bertanggungjawab terhadap isu kenapa pelantikan pengarah berkisar di kalangan orang tertentu sahaja sementara ramai lagi anak Terengganu yang berkebolehan tidak dilantik. Terdahulu semasa perbahasan di Dewan Undangan Negeri Terengganu, bekas Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Said mengkritik mengenai tadbir urus korporat Kerajaan Terengganu kerana hampir kesemua lantikan lembaga pengarah membabitkan orang politik. Menurut Ahmad Said, pengagihan jawatan seperti ini tidak pernah dibuat ketika era pemerintahan Barisan Nasional. Pemimpin Kerajaan Tebuk Atap Perikatan Nasional begitu rakus mempertikai prestasi lembaga tabung haji. Tetapi syarikat sendiri terbarai tanpa kawalan terhadap tadbir urusnya. Inilah yang dinamakan kuman di seberang laut nampak, gajah di hadapan mata tidak nampak. Justru apa bukti kononnya Perikatan Nasional memerintah lebih baik daripada Pakatan Harapan? Pemimpin Pakatan Harapan rata-rata berpendapat undang-undang berhubung pencemaran alam sekitar wajar diperkasakan. Naib Presiden Amanah Datuk Ustaz Hasanuddin berkata beliau sudah menjangka kejadian pencemaran akan berulang. Kejadian seperti ini hanya dapat dihentikan dengan penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas kepada mereka yang ingkar. Malangnya Seksyen 70 bahagian 8 Akta Kerajaan Tempatan 1976 yang sudah berpuluh tahun tidak disemak hanya mengenakan denda tidak lebih RM5,000 sahaja, ujarnya. Menurut beliau, membiarkan pencemaran adalah penderhakaan kepada negara. Semoga usaha mengetatkan undang-undang berkaitan dan penguatkuasaan dapat ditingkatkan, tegas Hasanuddin. Ketua Pemuda Amanah Nasional Syazli Munir Muhammad Isnin dilihat bersetuju dengan pandangan Hasanuddin apabila menegaskan sungai perlu dipandang sebagai kawasan keselamatan negara. Beliau menyarankan ia diberikan zon penampan lebih luas untuk menghentikan pencemaran sungai dan menyebabkan bekalan air terputus. Undang-undang berkaitan pencemaran air perlu diperketatkan bagi menghalang kejadian berulang sehingga menjejaskan ramai pengguna di negeri Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, ujarnya.
Bila merujuk kepada penutupan 4 loji rawatan air pada Khamis lalu serta terputus bekalan air yang dikenal berpunca daripada kilang Yip Chi Seng and Son Sdn Bhd dan AYY Construction Sdn Bhd. Menurut beliau, pemuda amanah menyambut baik saranan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari untuk melakukan pindaan enakmen Lembaga Urus Air Selangor luas dengan meningkatkan denda kepada nilai RM1 juta pada sesi sidang Dewan Undangan Negeri akan datang. Kerajaan Persekutuan juga perlu meminda Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 seperti Seksyen 34B-1 misalnya, dan Menteri Alam Sekitar wajar menggunakan Seksyen 51-1 untuk penggubalan peraturan-peraturan yang lebih ketat. Pokoknya, undang-undang ini perlu dipinda kepada hukuman lebih berat dan sebatan bagi memberi pengajaran kepada masyarakat umum kepentingan pemeliharaan sumber air, tegasnya. Ahli Parlimen Kelang Charles Santiago pula menyarankan agar Amiruddin meminta lebih banyak peruntukan untuk memastikan tugas pemantauan sungai dapat dilakukan. Amiruddin kata Santiago juga mesti menubuhkan pasukan petugas yang terdiri daripada pihak berkepentingan untuk mengenal pasti kelompongan dalam pengurusannya dan membuat pindaan undang-undang tertentu di Dewan Undangan Negeri Selangor. Masalah penguatkuasaan hendaklah dibangkitkan dengan Kerajaan Persekutuan. Berbeza dengan ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli Parlimen PAS yang terus menyerang Kerajaan Selangor seolah-olah gagal dalam menangani masalah air di negeri berkenaan. Namun PAS diingatkan bahawa masalah gangguan bekalan air di Selangor adalah berpunca daripada perbuatan khianat, bukan kelemahan tadbir urus air di negeri berkenaan. Ini terbukti apabila masalah dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hari, walaupun sasaran asalnya dijangka memakan masa 4 hari. PAS juga diingatkan bahawa negeri yang diperintah oleh parti itu juga sedang mengalami masalah bekalan air bersih yang hanya mampu diselesaikan dalam 40 tahun lagi. Kenyataan ini disebut sendiri oleh Menteri Alam Sekitar dan Air Kasar Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Justru janganlah hendak pandai menyindir kelak kesipuan dan mendapat error 404. Ini berlaku apabila Menteri Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan yang terpaksa menghapuskan gambar yang mengambil air di kolam renang di Twitternya. Jangan cakap tak serupa bikin kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.